Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? How are you? Ni hao ma? Nali ringgit. Harap rakan-rakan studio Dida saya berada dalam keadaan tenang, damai dan bahagia. Apa khabar? Saya nak kongsikan hari ini beberapa perkara tentang bagaimana untuk menjadi manusia yang bermotivasi. Tuan-tuan saudara-saudari, dalam dunia ini biasanya daripada pengamatan saya dan buku-buku yang saya baca, manusia ini boleh kita kategorikan dengan 3 kategori. Yang pertama, manusia yang melihat benda terjadi. Yang kedua, manusia yang membuat benda terjadi. Dan yang ketiga, manusia yang membiarkan benda terjadi. Apa itu melihat benda terjadi? Tuan-tuan saudara-saudari, dalam dunia ni ada manusia yang suka melihat benda terjadi. Sebagai contoh, dia ini suka melihat seseorang itu yang ada kebebasan masa, seseorang itu yang ada kebebasan keuangan, seseorang itu ada kebebasan untuk beraktiviti dalam kehidupan seharian. Selalu kita tengok ada orang yang melihat seseorang itu ada pendapatan harian, ada pendapatan mingguan, ada pendapatan bulanan dan akhirnya ada pendapatan tahunan dan sumber-sumber yang lain seperti ada pendapatan daripada hasil sewa rumah, hasil sewa lori dan hasil simpanan. Membiarkan benda terjadi. Tuan-tuan saudara-saudari, membiarkan benda terjadi ini saling tak tumpah seperti melihat benda terjadi. Namun, membiarkan benda terjadi ini lebih teruk dan lebih berat daripada melihat benda terjadi. Sebab apa? Sebab dalam membiarkan benda terjadi ini, manusia tersebut mensabotaj diri mereka sendiri. Dengan cara apa? Berfikir seperti seorang yang gagal, merasa seperti seorang yang gagal, bertingkah laku seperti seorang yang gagal dan akhirnya bisikan, rasukan daripada iblis laknatullah boleh masuk dan meresap dalam diri manusia tersebut. Sebab apa? Sebab manusia tersebut gagal untuk berfikir sebagai seorang yang berjaya, merasa seperti seorang yang berjaya dan bertingkah laku seolah-olah seperti orang yang berjaya dan akhirnya, kalau tadi kita sebut dia acak-acak ataupun seolah-olah seperti orang berjaya, dengan izin Allah sebenarnya boleh menjadi seorang yang berjaya. Benda terjadi. Ini perkara yang ketiga dan yang paling penting. Tuan-tuan saudara-saudari, apa tu buat benda terjadi? Buat. Kalau nak kata saya marah, memang saya marah. Sebab apa? Kita boleh buat dengan menggunakan formula doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Orang sebut sebagai duit. Ataupun bahasa Inggeris dia do it. Tuan-tuan, ramai orang nak keluar daripada maksiat. Tapi gagal sebab apa? Tak buat. Gagal sebab apa? Tak bangun tahajud. Gagal sebab apa? Tak baca muka walaupun sehelai Al-Quran. Gagal sebab apa lagi? Sebab tak boleh nak lawan hawa nafsu itu untuk menjadi seorang yang mukmin ataupun mukminah ataupun soleh dan solehah. Sebab apa? Tak buat. Sebab tu the power of doing, the power of action ini menjadi masalah kepada segelintir manusia yang memang tak nak berjaya dan akhirnya ia akan menyebabkan seseorang itu bukannya gagal disebabkan persekitaran tetapi diri sendiri yang tak boleh nak tolong diri sendiri. Sebagai kesimpulan, tuan-tuan saudara-saudari, ada kajian yang mengatakan bila ditanya berapa peratus orang yang mahu berjaya dalam contoh kajian ini, maka kita dapat kesimpulan bahawa 90% dalam kajian tersebut mengatakan apa? Mereka tidak mahu dan tidak boleh berjaya. Sebab apa? Ini fitrah manusia. Kerana apa? Fitrah manusia ini ada yang cenderung kepada keburukan dan kehancuran. Namun sebagai seorang manusia yang diberikan roh, yang diberikan taufik dan hidayah dan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang satu, maka kita boleh tukar yang 90% tadi yang nak gagal, yang nak jadi orang yang hancur dan tidak berguna kepada 90% orang yang berjaya berpandukan wahyu dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam nak bertingkah laku, dalam nak buat tindakan, sama-sama kita ingat pesanan abah saya, ayah saya. Abah saya cakap apa? Ikan sepat, ikan gabus, lagi cepat lagi bagus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe YouTube Studio Udi Ida.